大家下午好，平安。今天是我们就是学习部首，在这个学期最后一次啊。这个我们今天要讲的部首呢，要学习的部首就是关于玉字。Selamat sore semuanya, Shalom. Hari ini mengenai radikal itu untuk semester ini kita masuk ke bahan radikal yang terakhir ya. Nanti kalau mau belajar lagi kita berarti di semester depan kita lanjut. Nah, hari ini yang mau kita pelajari adalah radikal tentang gyok yu. 好，那么我们现在先看经文，在这里我列出来两处经文，我们先看看第一处，马太福音26章第7节，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。在这里，我们来看一下这个玉，它的词组就是玉瓶。玉瓶在圣经印尼文的圣经是写成 buli buli bualam，buli buli bualam。好，那么我们再看第二处经文，就是从但以理第6章第10节。但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户看向耶路撒冷，一日3次双膝跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。那如果我们在印尼语的那个圣经里面看的话，我们就是找不到这个玉玺，它写成什么？但是呢，就是印尼语里面呢是写成 bahwa surat perintah itu telah dibuat，就是已经盖章了。盖章了就是要把施行出来的。Jadi kalau sudah diberi cap itu artinya kan sah harus dilaksanakan。这个喜，它的意思就是用玉做的印章。Jadi 喜 di sini artinya adalah stempel atau cap yang terbuat dari batu giok。那后来呢，就是专指皇上用的印章。Kemudian 喜 ini hanya menunjuk kepada stempel kerajaan。这个喜，所以在这里是我们如果看古装剧会听到玉玺，就是很重要的一个印章，就是皇帝用的。如果盖了那个玉玺这个命令就要把它施行出来。好，那我们再看玉字的来源，kita lihat asal usul daripada aksara 玉 ini。我们看它的图片，就是这个就是它的来源。玉是汉语常用字，jadi sebuah aksara yang sangat sering digunakan。象形字，sebuah huruf yang berupa piktograf。最早见于甲骨文，pertama kali ditemukan itu dengan jenis huruf oracle atau yang terukir di tulang atau tempurung pura-pura, tulang binatang. 像一串玉之形，jadi bentuknya itu menyerupai seuntai giok, batu giok. Jadi batu gioknya itu pipih-pipih, lalu tengahnya ada lubang, diuntai menjadi satu.
《说文解字》里面呢，它写成玉石之美，玉 adalah batu yang indah，其本意为用死省穿起来的珍玩宝石。Jadi makna awalnya adalah beberapa giok, batu giok yang diuntai memakai benang atau tali sutra dan itu merupakan benda berharga. Cenwan Baoshi, batu-batu benda berharga. 后引申为色泽晶莹如玉之物，形容美好，形容洁白等。Kemudian maknanya meluas menjadi ini artinya bukan saja benda berharga, tetapi juga benda yang menyerupai batu giok yang warnanya itu uh, cemerlang dan men untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya itu indah. Juga mengungkapkan putih bersih, 洁白。好，我们来看它的演变。玉字的演变，从甲骨文呢，就是它是一个有很多玉穿起来的，然后后来呢演变过来呢，就变成到楷书，我们现在所用的、所认识的字就是这样。Jadi awalnya seperti untayan batu-batu giok, kemudian dia mengalami perubahan sampai dengan jenis huruf yang dipakai sampai saat ini yang dipakai itu bentuknya seperti ini. 玉是个部首字，又是个能独立成字的部件。Jadi aksara I ini dia merupakan radikal, tetapi dia sendiri juga bisa berdiri sendiri menjadi sebuah aksara I gitu. Jadi dia bisa menjadi radikal, bisa menjadi komponen sebuah huruf, dan juga dia bisa berdiri sendiri menjadi satu huruf yang mempunyai makna sendiri. 凡由它组成的字，大都跟玉石、玉器或读音有关。Jadi banyak sekali huruf yang memiliki komponen ataupun radikal daripada I ini, kebanyakan dia berhubungan dengan batu-batu giok atau benda-benda yang terbuat dari batu giok atau hanya berhubungan dengan bunyinya saja, yaitu y gitu ya. Jadi ada yang bunyinya mungkin y, ada yang bunyinya y. Tapi yang kalau yang di sini yang ada memang itu bunyinya y 等版。好，我们就先看一看这个读斑，就是玉石的花纹. Jadi dia berarti pan ini berarti bintik, yaitu kalau dibilang motif daripada batu giok itu. Sebutannya adalah pan. 然后这个第二个呢是玺，玺 yaitu stempel kerajaan, cap kerajaan. Jadi benda yaitu stempel atau cap yang berhubungan dengan giok karena dia terbuat dari batu giok tersebut. 然后这个弄呢是动词，弄 ini kata kerja. Biasanya ini sering digunakan, tetapi kalau misalnya dari penyi, dari makna awalnya adalah 双手把玩以串玉. Jadi dua tangan itu memainkan untayan giok gitu. Nung. 然后这个线 ini sesuatu yang berhubungan juga dengan giok, yaitu yu 的光彩
Jadi dari sinarnya atau kecemerlangan daripada batu giok tersebut. I 被人看见. Jadi mudah untuk terlihat oleh orang. Katanya itu 现。然后这个就是玉, ini dari bunyinya saja. Jadi bukan dari radikalnya itu y, tetapi kalau yang ada, tadi kan disebutkan kalau yang ada huruf dengan ada tulisan huruf komponennya itu y, dia berhubungan dengan bunyinya. Nah, contohnya yang ini, y. 好，接下来我们来看它的认知功能. Sekarang kita lihat dari fungsinya. 部首玉作为功能变体，充当形旁。类化符号，其认知内容如下. Jadi dia kalau dilihat dari fungsinya untuk hurufnya itu masih berbentuk y. Dia biasanya di bawah gitu ya, y 字底，充当形旁. Dia fungsinya sebagai penunjuk bentuk, penunjuk bentuknya. Jadi untuk pengkategorian, simbol sebagai pengkategorian. Oh, kategori apa gitu. 但是它的字不多, tapi huruf yang ada y di bawah itu nggak banyak. 比如说这个第一个，表示玉石、美食之属. Nah, yang kelompok pertama ini menunjukkan kategori daripada batu yang indah atau batu giok sendiri. Hurufnya ini bacanya pi. pi, 这个 pi 的意思呢，就是一个扁，它的形状呢就是扁的、圆的，然后中间有孔。Jadi kalau pi ini adalah sebuah batu giok yang bentuknya pipi, berbentuk lingkaran, dan tengahnya ada lubangnya. 那这个 B 呢是一般就是在典礼，古代是在典礼时用作礼器，可做事物。Dia bisa dipakai kalau zaman dulu itu dia bisa dipakai sebagai perhiasan atau hiasan atau juga barang hiasan untuk menghadiri berbagai upacara di zaman dulu. 就是这个 B. Kelompok yang kedua, 表示玉制或玉制品. Nah, ini yang tadi disebutkan termasuk benda yang terbuat dari batu giok. Si, yaitu stempel kerajaan ya, si. 好，现在我们再继续看。玉用于左边形旁充当类化符号时，就偏旁化作这个. Jadi ketika dia menjadi penunjuk bentuk, penanda bentuk, posisinya ada di sebelah kiri, bentuknya jadi seperti ini. 这个叫斜玉旁. 那么就会有人问了，那王字旁是哪一个呢？其实呢，这个如果大家在现代汉语词典第7版，或者就是一些关于部件呢、部首的书本里面看，它的名称呢就是两个王字旁或者是斜语旁。Jadi kalau di kamus yang kita bisa lihat nama-nama radikal itu kan ada ya 人字旁、单立人、双人旁，还有什么什么其他的。Nah, di sana tertulis itu kalau radikal yang ini dia tulisnya di 现代汉语词典 edisi terbitan ke-7
itu juga sudah tertulis dia namanya Wang Zipang dan Xie Yupang, ya. 好，其认知功能如下啊，给大家 fungsinya。好，第一个功能是作为结构变体构成会意字、重形字。Jadi kalau lihat dari strukturnya, kalau dari strukturnya, nah, xie yupang ini bisa membentuk hui zi. Jadi dia ditambahkan lagi komponen huruf yang lain membentuk satu huruf yang punya arti lain lagi, arti baru. Atau 重形字. Kalau 重形字 itu huruf yang sama gitu ya. Jadi double gitu. Bisa double, bisa triple. Jadi 我们来看这个重形字，怎么它没不能打开呢？啊，这个重形字，重形字就是这个下面的会意字是上面的。那我们看这个读耳，yang ini dibacanya 耳。makna awalnya itu ya dia adalah sebuah perhiasan，就是挂在这个耳朵的，就是事物首饰。Jadi perhiasan yang dipakai di telinga, gitu ya. Kalau kalau bahasa Indonesianya itu subang, subang gitu ya, subang giok. 它是用珠子或玉石制成的，jadi dia terbuat dari batu mutiara atau batu giok，就这个耳。那第二个这个会意字呢，我们先看一看重形字，kita lihat dulu yang di bawah. Jadi ada yang hurufnya begini, ada yang gini。这个就是在括号里面的，就是前面的异体字。Jadi dia ini huruf lainnya, jadi varian varian lainnya gitu ya. Artinya sama, bacanya sama. 这个读绝, yang ini bacanya 绝，它的意思就是合在一起的两块玉。Jadi dia artinya adalah dua buah giok yang disatukan. Nah, 然后呢，我们再看这个上面的，就是有两块玉嘛，中间加一个刀字，di tengahnya disisipkan aksara tau yaitu pisau ya. Nah, 本意呢，这个班的本意就是分开，就是两块玉合起来的两块玉，把它分开来，把它切开来，切分，就是班。它的本意. Jadi makna awalnya pan itu artinya berpisah atau dipisahkan. 其实说呢，就是这个呢，用刀分瑞玉的意思。Jadi memakai sebuah pisau untuk memisahkan atau membagi giok yang membawa keberuntungan. Gitu. Jadi untuk dibagi menjadi dua, diberikan ke masing-masing satu orang gitu. 就是它这个就是它的本意。Jadi makna awalnya itu pan itu adalah membagi. Membaginya apa yang dibagi? Yang dibagi itu sebuah giok yang memang memiliki artinya itu membawa kemujuran, ya. Kejeci, masing-masing pegang. Jadi kalau Rui itu zaman dulu itu merupakan sebuah tanda mati. 这个绝，这个瑞玉batu giok yang mendatangkan kemujuran gitu ya. 好，就是这个会意字。然后我们再看它的第二个功能呢，就是 kalau dilihat tadi dilihat dari struktur, sekarang dilihat dari fungsinya. 充当形旁 penanda bentuk 类化符号, jadi untuk pengkategorian penggolongan. 我们来看，表示玉石、珠宝或美食之属。golongan yang pertama itu yang termasuk batu giok atau
benda berharga atau juga batu indah. 比如说这个煤，煤就是玫瑰的玫，对吧？煤它的本意是用火炼成的珠子 mutiara yang ditempa 一种美食的名称. Jadi dia mei ini juga nama sebuah batu, batu yang indah. Jadi juga makna awalnya adalah dia sebuah mutiara, mutiara yang sudah ditempa. Mei. 然后这个是鱼，这个鱼它的本意也是美玉. Jadi makna awalnya dia sebetulnya adalah sebuah batu giok yang indah. 就是锦鱼 namanya, 锦鱼, 美玉, batu giok yang sangat bagus. 然后它有另外两个意思呢，就是第二个意思呢是玉的光彩. Jadi dia juga 玉 ini bisa berarti kata benda yang maksudnya terang sinarnya, sinar cemerlang daripada batu gioknya gitu ya, kecemerlangan batu giok. 还有另外一个意思就是美丽、美好，ya, 用于 jadi memang banyak ya yang punya nama, biasanya nama perempuan ya, Yu, Mei. Jadi banyak yang pakai-pakai ini karena memang artinya bagus, artinya indah. 好，然后第三个呢就是愿，愿跟刚才我们所说的那个必是一样的，但是它是孔，它的孔比必大。Jadi kalau yuan ini eh, lubang di tengahnya itu besar. Kalau pi itu lubang di tengahnya kecil. Jadi dia pinggirannya malah yang kecil gitu. Batu kioknya kecil. Ya, 孔大边小的圆形玉璧，这个愿。好，表示这些东西呢，还把它分列出来. Nah, ini termasuk golongan ini pun masih dibagi lagi. Kalau yang termasuk cubao, yang termasuk batu mutiara, 我们来看这个是平. Yang pertama ini bacanya pin, itu artinya 它的本意是珍珠串, seuntai mutiara, 品, 一种名贵的珍珠. Jadi pin ini termasuk mutiara yang sangat berharga, sangat mahal gitu ya. 然后这个珠，这个珠呢，它有4个意思，那我就把它4个都说出来吧。珠 ini artinya yang pertama 珠子，珍珠 yaitu mutiara. 明珠 berarti mutiaranya itu yang sangat-sangat terang gitu ya, sangat-sangat indah juga bisa. 然后呢，珠状小颗粒, jadi sesuatu benda yang bentuknya mirip mutiara, lingkar kecil-kecil butir-butir seperti itu juga kita bisa pakai kata cu. 比如说什么呢？露珠. Jadi air embun itu kan bagus ya kalau misalnya pagi-pagi kita lihat, ada embun, air embun. 那个叫露珠啊，就是这个珠。好，这个对不起，这个第三个意思，猪 yang ketiga itu 优美的事物, benda-benda yang indah itu bisa dipakai juga kata 猪 ini. 还有呢，华美、华贵的意思。华美、华贵 jadi yang mewah, yang gemerlapan, bagus, itu juga dari kata 猪 ini mengandung arti tersebut. 好，然后这个山就是它的词呢，就是珊瑚 karang 珊瑚 karang
这个珊瑚呢属于高档宝石，jadi Sanhu itu termasuk kalau zaman dulu itu batu batu giok bukan ishi batu giok yang kautang. Jadi kalau dibilang kautang itu level kualitas atau levelnya itu tinggi gitu ya kautang. Kuren iwei Zhenhuan. Jadi kalau orang zaman dulu anggap san ini sesuatu yang berharga, barang berharga. 好，然后这个真呢是珍宝、珠宝等宝物的意思。Ini juga artinya barang berharga, barang yang langka juga, 珍贵、贵重。然后精美的食品，珍惜、珍爱、重视，这个真有那个意思。Jadi 真 juga memiliki 4 arti, yaitu barang berharga atau barang langka. Kemudian juga dia ada arti memberi penilaian tinggi，就是真，这个真就是珍惜的意思，重视的意思啊。这个就是关于珠宝的。然后我们再看这个我的都好，表示美食，表示美食之属。golongan untuk batu yang indah。这个第一个我们来看是鱼，ini juga batu giok，像玉一样的美食。Maksudnya mirip batu giok. Jadi dia batu yang indah dan mirip batu giok ya, namanya yu. 然后这个酒，大家可能知道这个酒是数字九的大写。Jadi kalau menulis angka itu ada huruf besarnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 9 itu tulisan huruf besarnya seperti ini. 九。但是呢，它的本意呢，就是像玉的浅黑色石头，batu yang warnanya itu hitam, tapi maksudnya yang indah gitu ya. Nah, namanya itu 酒，就是这个酒。然后这个狼，这个狼也是光彩四珠的玉石，batu giok yang sinar cemerlangnya itu mirip mutiara. Sebutannya lang. 现在我们来看第二组的，表示玉制或石制品之属。Kita lihat golongan kedua yang termasuk buatan terbuat dari batu giok atau batu indah. 比如说这个爵 jadi bentuknya itu dia tidak bukan lingkaran gitu ya, bukan lingkaran yang maksudnya bulat sekali. 它就是有缺口的环形配玉。配玉 itu biasanya giok yang biasanya untuk hiasan ya, yang digantung gitu biasanya kalau kalau orang-orang itu suka pakai apakah itu di leher ataukah di pinggangnya gitu ya. 就是缺口的。Jadi dia bukan cacat, tapi dia memang bentuknya itu mungkin ada celahnya atau ada bentuknya itu bukan lingkaran bulat gitu. 有缺口, ada celah, ada lubang atau ada takiknya. Jadi ada takik itu kayak ada belokan gitu ya. 就好像那个六字一样那个六。Jadi gitu. Hiasan dari Tiongkok zaman kuno 就是这个爵。好，然后呢，我们来看这个，
这个读盏，就是那个量词一盏灯的那个盏。Jadi hurufnya sama, artinya sama juga. Dia punya arti 量词 盏一盏灯。那这个就是玉做的那个杯子，小杯子，酒杯，sebutannya ini 盏，酒盏。这个是琼，琼字美玉，jadi dia batu giok yang indah, namanya 美玉。然后泛指精美的东西，kemudian maknanya jadi meluas, menunjukkan benda-benda yang indah. 比如说，这个我在这里写的是，如果是如果是这个华丽的房屋。Jadi kalau rumahnya itu mewah, indah, 可以用这个琼来形容的，琼楼玉宇。如果有人读过苏轼的《水调歌头》的那个词，它里面有说，就是琼楼玉宇，高处不胜寒。这个琼楼玉宇istana giok yang dihiasi dengan mewah. Bisa pakai kata ciong ini karena dia artinya mewah, artinya indah. 好，那我们现在再看，还有呢，这是第三个表示治愈或其他玉石有关的行为。Jadi kalau ini adalah satu perilaku atau juga kebiasaan yang berhubungan dengan batu giok ini. 这个制呢，就是它的意思也是制作atau juga yang terbuat ya, terbuat daripada untuk membuat mem, tingkah laku tingkah laku atau pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan batu giok ini. 治愈或其他玉石有关的行为。好，那我们看表示治愈行为ini adalah perilaku tindakan yang menunjukkan tentang membuat batu giok。比如说什么呢？这个琢这个琢意思呢，就是雕刻玉石，使成器物。雕刻itu jadi memahat ya atau mengukir 这个琢的意思，mengukir batu giok untuk dibuat atau memahatnya untuk dibuat menjadi sebuah benda, gitu ya, sebuah benda yang bisa dipakai。那我们看这个有一个词呢，就是很常说的琢磨，琢磨就是雕刻与打磨。kalau 打磨 itu digosok, 雕刻 itu diukir atau dipahatnya. Jadi ada kata itu 琢磨，琢磨 itu memahat dan menggosok supaya dia menjadi sebuah batu yang indah, batu giok yang indah。这个是琢，然后这个是它的字呢，这个读雕是跟雕刻的雕一样的意思。yang ini. Jadi dia artinya itu 雕刻 itu memahat, mengukir, bisa juga meraut gitu ya. Jadi pokoknya sebuah pekerjaan yang memang tindakan yang dilakukan untuk membentuk batu tersebut menjadi indah gitu ya. Jadi diukir, dipahat, 就是
可以说是雕塑，jadi itu kan pahatannya gitu ya。指雕刻艺术或雕刻作品，ya artinya sedang memahat, memahat sebuah karya seni, 雕琢啊。然后我们来看表示与意识有关的行为或现象。Nah, kalau ini adalah gejala atau tindakan yang berhubungan dengan batu batu giok ini。那就是玩。这个玩的意思呢，就是摆弄玉器，要 memainkan benda giok tersebut，artinya 玩。那我们经常听这个古玩城，jadi maksudnya tempat untuk jual beli kuan. Kita kalau mau ke tempat wisata biasanya ada ya kuan cong, tempat untuk barang-barang antik atau barang yang objek yang untuk dinikmati itu ada kata uannya, kuan. 好，表示与玉石或珠宝有关。Kalau yang yang keempat ini menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan mutiara atau batu giok。有些字呢属象声词，象声字表示与类器物发出的声音。Jadi ada huruf itu yang merupakan huruf fonogram ya. Jadi yang bunyi-bunyian, bunyi-bunyian. Jadi menunjukkan bunyi-bunyian yang dihasilkan daripada giok ini, benda-benda yang terbuat dari giok。比如说这个铃，它的本意就是玉相互撞击发出的声音。Jadi kalau ling ini menunjukkan itu bunyi gemerincing dari kepingan giok yang saling bergesekan gitu. Jadi kena bunyinya ling 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 就是这个。jadi artinya ling ling ying er. Jadi maksudnya bunyinya itu ada yang maksudnya bunyinya itu kan indah. 然后呢，有些字表示玉石或其他珠宝的光泽。Ada juga yang huruf itu menunjukkan kecemerlangan daripada batu giok atau maksudnya batu-batu berharga ini. 什么字呢？比如说这个搓。Jadi ada huruf 搓 ini yang menunjukkan 玉色明亮洁白。泛指颜色洁白。Jadi kalau co ini sebuah huruf yang berarti sinar cemerlang daripada benda yang maksudnya daripada batu giok ini yang putih, bersih. Kemudian dia maknanya meluas, jadi maksudnya kalau warnanya putih bersih bisa pakai co ini. 然后这个第二个呢是璀，大家可能听过这个璀璨，璀璨 artinya terang atau cemerlang，形容珠宝等光彩鲜明。Jadi cemerlang, bersih, menyilaukan mata gitu ya, bisa jadi begitu gitu sifatnya gitu ya。璀璨，所以说一般我们会说璀璨夺目，璀璨夺目。Jadi dia karena sinarnya itu memang dia menyilaukan mata, tapi dia indah, saking cemerlangnya dan menarik perhatian. 璀璨夺目。好的，这个就是我们要看的，就是关于
它的功能。那我们看一看这些就是汉字。我在这里呢只说2个字因为其他的大家都可以查看，就是关于玉石的名称。Jadi kebanyakan memang ini merupakan nama-nama daripada batu giok, ya. 有白色的，有黑色的等等。还有就是可能就是它的形状什么的。那在这里呢，我就看看这个球，因为我也很好奇这个球到底它就是有有些什么意思呢？球biasanya huruf 球 ini yang kita ketahui, dia bola gitu ya, 篮球啊、乒乓球啊什么的。那跟玉有什么关系呢？我们来看一看。其实呢，这个球它的本意就是美玉。Jadi makna awalnya 球 itu artinya sebuah batu giok yang indah, 美玉。好，那在这里我就看国语词典，因为我在网上找的时候呢，就是看到了这个国语词典解释的呢比较详细，我就把它在这里把它说一说。第一个意思呢是美玉，jadi batu giok yang indah itu arti yang pertama. Kemudian arti yang keduanya itu 玉制的打声乐器。Dia itu bisa merupakan sebuah alat musik zaman dulu yang terbuat daripada batu giok. 然后第三个呢是数学的那个专门的专门用语。Jadi dalam ilmu ukur itu ada satu kata 球体，球体. Jadi benda yang berbentuk bola, yaitu bulatan gitu ya. Itu untuk istilah ilmu ukur. 然后第四个呢，球形或四球形的物体。Jadi benda-benda yang bentuknya itu mirip bola, itu juga pakai kata 球 ini. 比如说什么呢？地球，ya, bumi, 地球。彩球，kalau 彩球 ya bola, apa? Bola yang maksudnya berwarna-warni gitu ya. 然后球类运动中所用的主要器材, nah ini yang baru biasa kita eh, dengar gitu ya. Jadi kalau untuk olahraga, benda yang paling utama yang harus ada gitu ya untuk olahraga jenis yang memakai bola. 比如说篮球啊、乒乓球之类的。然后第六个呢，它可以是量词dan 球 ini juga dia merupakan salah satu kata penggolong atau orang lebih sering dengar kata bantu bilangan 球，计算球状物的单位。Jadi satu bulatan gitu ya sebutannya itu 球。比如说什么呢？冰淇淋，2球冰淇淋，2球毛线. Jadi benang wol itu biasanya juga kan bola kan. Nah, 一球两球，2球冰淇淋。你今天吃了你要买几个冰淇淋？就是我要买1碗的，但是要装3球冰淇淋，1球1个口味. Bisa gitu ya. Jadi maksudnya 球 itu ya satu scoop es krim. Nah, kalau bahasa Mandarinnya itu pakai 球。这个就是关于球的字的意思。然后我们再看这个，刚才我们看了梅是吧？现在看玫瑰，玫瑰也是美玉的意思。所以说，有人用玫瑰的名字，哇，多好啊，多，就好像那个很漂亮的意思。玫瑰这个瑰也是美玉的意思。
但是这个美玉呢是赐予玉的美食，jadi batunya itu levelnya di bawah batu giok gitu ya, batu indahnya ini kalau kue itu. 它也形容美，jadi dia mengandung artinya itu indah atau cantik dan juga 奇异、珍奇 bisa mengandung artinya itu 珍奇 itu langka ya, sesuatu yang jarang terdapat. Jadi kan dia benda berharga. 比如说归奇 mengagumkan, 瑰丽 indah sekali. 这个就是关于汉字的一些字义。那我们看一看，现在看一看成语。这个成语呢，就看一看如花似玉。如花似玉，哎，看了它的字，我们也懂了，是吧？Begitu lihat hurufnya juga，哦啊，花是一个很美的东西，对不对？花 itu bunga indah，玉 batu giok indah，如就是似一样的意思，似就是如同的意思。如 itu seperti, seperti. Jadi seperti bunga, seperti batu giok，很美，对吧？如花似玉，像花一样娇美，像玉一般的温润。Jadi dia seperti bunga yang indah, lemah lembut, juga seperti giok yang hangat dan ramah. Nah, 这个一般是比喻女子美丽动人 biasanya untuk mengungkapkan, wah, 这个女孩如花似玉. Jadi biasanya untuk memuji atau mengungkapkan seorang wanita gitu ya, 美丽动人, cantik terus menarik perhatian orang gitu ya, menarik hati gitu. 美丽动人，这个女孩真是如花似玉，如花似玉。好，挺好的一个成语，对吧？然后呢，有形容女子的，现在看一看形容男子的。Jadi tadi untuk memuji, mengungkapkan seorang wanita, yang ini untuk seorang pria. 玉树临风. 玉树临风 itu maksudnya dia seperti yaitu tinggi gitu ya. 玉树临风形容人像玉树一样十分潇洒. Jadi sangat sangat gentleman biasanya kalau itu ngomongnya ya. 玉树临风修美多姿. 他长得玉树临风，很有魅力. Aduh, daya tariknya itu sangat kuat gitu ya. 就是形容一个男子玉树临风，形容一个女子，哎，如花似玉。好，然后呢，我们再看灵珠片玉，零就是零碎，零 itu sudah yang tidak utuh ya, 零碎, jadi kepingan-kepingan, 片 juga kepingan-kepingan, atau bisa disebut berserakan, ya, sepotong-sepotong, gitu. 灵珠片玉，这个呢就是形容零碎的却值得珍惜的事物，walaupun sudah tidak utuh gitu ya, dia berserak, dia sekeping-sekeping atau sudah pecah, tetapi layak untuk dihargai. 那如果看它的例句呢，我在这里列出一个句子呢，就是比如说我们看了一本日记，比如说一个小女孩的日记，
它记的就是零零散散的一些琐忆，就是琐碎的记忆。Jadi mungkin kalau kita bisa lihat seperti sebuah buku harian, ya sebuah buku harian mungkin kita catatnya itu eh, bukan seperti novel yang kronologis ceritanya itu kan maksudnya benang merahnya semua sangat-sangat erat gitu ya. Tapi yang dicatat itu sesuatu yang maksudnya susui, mungkin hal-hal kecil, tetapi yang mungkin buat bagi diri penulis diary tersebut, penulis buku hariannya tersebut sangat um, berkesan. Nah, 所忆所记就是jadi semua itu potongan-potongan serpihan-serpihan dia gitu ya, kepingan-kepingan daripada ingatan dia. 但是灵珠片语，我们能够看到从他的所写的日记里面，我们能够看到他的成长。Tapi kita bisa lihat dari semuanya itu, walaupun linju, pianyu, walaupun dia sepotong-sepotong, tetapi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan daripada si penulis tersebut. 可以这样用。好的，我们学最后一个。玉不琢不成器，这个林老师也曾经说过，就是在他好像是上上学期，我刚上这个一班的课的时候，就是他有提到玉不琢不成器。琢刚才我们学过了，tadi 琢 kita sudah belajar adalah satu tindakan untuk membentuk batu batu giok ini menjadi indah. Ya, entah itu dipahat, diukir ataupun uh, di diraut gitu ya. Nah, qi yaitu satu benda yang hasilnya, yang merupakan hasilnya. 玉不琢不成器，它后面还有另外一句：人不学不知道。这个意思呢，就是如果人不经过刻苦的学习，不经过培养教育，那么他可能就是在社会上不懂得处事，不懂得怎么处理事情，在社会上，就是说不能成才。Jadi dia nggak bisa menjadi kalau dia tidak melalui proses yang kalau dibentuk itu, apalagi kalau kayak dipahat gitu ya, kalau dibayangkan sakit ya. Jadi kalau tidak melalui proses pembentukan, didik, dibina, dia tidak bisa menjadi seorang manusia yang berguna. 玉不琢不成器，人不知不知道。那我希望呢，我们在这里的都是一个预备好的一个玉石，可以被琢磨，可以被雕刻，成为一个上帝能够用的器皿。好，那今天的课呢就讲到这里，最后就给大家分享一首歌，请大家欣赏。